Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di mana juga anda berada. Okey, saya Jigi dan kita sekarang ini dalam rancangan Betul ke Dok. Dibawakan khas sempena Minggu Saham Digital oleh dua farma biotech berhad, Smarter Solution, Healthier Life. Kita selalu dengar macam-macam hal ataupun nasihat kesihatan. Sama ada dibualkan oleh makcik-makcik dekat WhatsApp group ke, ataupun mungkin hasil carian anda sendiri dekat internet. Dan ada juga mitos yang kita percaya daripada cerita-cerita yang sering kali disebut-sebut oleh orang tua kita selama kita membesar. Okey, jadi dalam rancangan ataupun program Betul ke Dok ni kita nak uji dan cabar mitos-mitos di luar sana bersama dengan pakar-pakar jemputan di mana kita boleh tahu sama ada mitos-mitos itu benar ataupun tidak. Senang cerita macam Jigi pernah cakap, adakah fakta ataupun auta? Okey, bersama dengan kita pada hari ini adalah perunding ataupun kita kata Dr. Rajini Sarvanandan, pakar perunding perkembangan kanak-kanak di Pusat Kanak-kanak dan Bayi Umum Park City Medical Clinic, dan beliau juga merupakan pakar perunding pelawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Selamat datang Doktor ke rancangan Betul ke Dok. Apa khabar? Terima kasih Gigi. Sihat? Sihat. Nampak ceria hari ini, nampak manis hari ini. Saya pun hampir cair sebenarnya. Okey, mungkin doktor boleh jelaskan atau perkenalkan ataupun terangkan dengan penonton kita mengenai kerja doktor macam mana dan sebagainya. Silakan. Okey, saya seorang pakar perunding perkembangan kanak-kanak. Ya, tak ramai pakar seperti saya di Malaysia, tapi saya seorang pakar pediatrik yang merawat kanak-kanak, tapi telah menyambung pelajaran lebih lagi mengikut kepakaran macam mana kita boleh merawat kanak-kanak yang berkeupayaan lain-lain, perkembangan kanak-kanak, masalah tingkah laku. So masalah tingkah laku, ada juga kanak-kanak yang ada masalah pemakanan. Betul. Juga. So itu secara khususnya apa seorang pakar perunding perkembangan kanak-kanak. Dan bercakap juga pasal pemakanan dan sebagainya, mungkin ada kena-mengena sikit dengan apa yang kita nak bincangkan hari ini. Dan untungnya kita hari ini sebab kita dapat doktor nak melepak dengan kita, sebab kita akan bincangkan topik yang sangat penting terutama sekali buat ibu-ibu di luar sana. Topik yang sering dicari di laman-laman web. Topik yang sentiasa dibualkan dalam komuniti ibu bapa adalah tentang nutrisi yang ada dalam makanan anak-anak mereka dan berapa banyak perlu anak-anak mereka makan pada satu masa untuk memenuhi nutrisi yang sepatutnya. Dan kita semua tahu kanak-kanak kadang-kadang agak memilih dengan makanan mereka, dan seringkali mereka ni makanan yang berkhasiat tu ditolak ke tepi dan susah untuk mereka hadamkan. Betul dok kan? Saya sendiri pernah tengok ada yang beberapa kanak-kanak ni lagi menyukai makanan ringan ataupun junk food. Lepas tu ibu-ibu terpaksa mengalah dan mengiyakanlah saja, okeylah, makanlah kan. Mungkin bagi mereka baik makan daripada tak makan langsung. Jadi dalam program hari ini kita akan membincangkan adakah benar apa yang dimakan oleh kanak-kanak pada peringkat awal akan memberi kesan hanya pada masa mereka di peringkat dewasa nanti kan. Sebagai contoh, memakan makanan yang kurang bernutrisi seawal umur 5 tahun dan kesannya akan dilihat apabila mereka berada dalam lingkungan mungkin 15 ke 18 tahun, ataupun tak makan sayur-sayuran sewaktu mereka masih kanak-kanak, dan kesan akan nampak pada peringkat remaja. Jadi doktor, sebenarnya saya nak pergi terus ke soalan atau mitos yang paling ekstrim lah kalau boleh. Saya pernah dengar orang cakap yang kadang-kadang ni anak-anak yang memilih makan ni sebenarnya salah satu tanda yang mereka ni mungkin kanak-kanak istimewa ataupun ada mempunyai kecenderungan autistik. Tidak semualah, tapi salah satu tanda lah. Betul ke dok? Okey, tidak betul. Sebab betul. Kalau kita lihat di antara golongan kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun, 20 hingga 50% kanak-kanak memang memilih makanan. Okey. And kalau ibu bapa mengambil langkah-langkah yang tertentu, masalah ini akan berkurangan selepas umur 4 tahun. Betul yang kanak-kanak yang mengalami masalah perkembangan atau kanak-kanak yang mungkin kurang berlainan upaya seperti kanak-kanak autisma, mereka lebih mengalami masalah memilih makanan, dan masalah ini boleh berterusan sampai mereka dewasa. Okey, tapi punca disebabkan mereka memilih makanan tu lain daripada kanak-kanak yang normal atau tipikal, ya, atau kanak-kanak dalam lingkungan umur 1 hingga 3 tahun tu. Okey. Jadi biasanya orang kata kalau diorang ni agak pemilih tu biasalah kan, sebab masih kanak-kanak lagi. Kita yang dewasa ni pun kadang-kadang memilih juga. Betul. Tapi ada juga anak-anak yang mengambil masa yang lama sangat untuk menghabiskan makanan mereka. Contohnya sambil makan, diorang ni menonton tablet. Lepas tu ada anak juga yang tergolong dalam kumpulan memilih makanan atau mereka hanya terganggu dengan persekitaran. Adakah mereka memang
tak nak makan ke ataupun memang macam tak apalah sambil makan boleh tengok ni. Macam mana doktor? Okey. Yang mustahak tu kalau kita tengok bila bayi mula makan tu, kita boleh mempengaruhi pemakanan mereka. Okey. Dan sepatutnya ibu bapa bila menyediakan makanan untuk bayi-bayi semasa mereka kecil, satu yang mustahak ialah jangan mula dengan gangguan seperti skrin. Betul. Okey, sebab jika mereka diperkenalkan dengan skrin dan mereka tidak akan menerima macam stimulasi yang betul masa makan, ya, sensory awareness atau deria dari segi stimulasi dari segi maksudnya deria. Maksudnya fokus dia tak pada satu. Betul. Okey, bila kita mula memberi makanan kepada bayi, kita patut menunjuk bayi itu apa yang mereka makan. Biar mereka bau, mereka rasa, mereka main dengan makanan itu, melihat makanan itu. Kalau ada gangguan, ya, mereka tidak akan tahu apa itu mereka akan makan. Dan bila mereka semakin besar, mereka akan mula memilih makanan dengan lebih. Dan itu satu faktor yang dikaji yang menunjukkan kalau kita mulakan dengan gangguan dari masa mereka bayi, ia akan menyebabkan mereka lebih memilih apabila mereka lebih tua lagi. Selama perkembangan tu akan berlaku banyak lagi yang buat diorang senang memilih makanan. Faham? Okey, apa yang saya lihat juga, anak-anak yang memilih makanan ini sentiasa berubah selera makan dia setiap 3-4 bulan. Apa faktor perubahan ini sebenarnya? Adakah berpunca daripada rakan-rakan yang bawa bekal ke pusat jagaan ke, ataupun adakah disebabkan oleh iklan makanan dekat YouTube ke, macam mana dok? Okey, kalau kita tengok kepada kanak-kanak yang lagi muda, okey, dalam lingkungan umur 1 hingga 3 tahun. Mereka akan tukar pilihan makanan tu mungkin setiap hari. Setiap hari? Itu biasa. Okey, sebab kalau kita tengok dari segi permainan mereka juga, ya, kalau kita beri mainan mereka cepat bosan. Okey, sebab mereka nak benda tu selalu bertukar. Okey, itu memang perkembangan yang normal. So sebagai ibu bapa, kita sepatutnya tak risau. Okey. So apa yang kita kena buat ialah kita kena cuba hidangkan makanan tu secara berlainan selalunya. Okey. Kalau kita tengok budak-budak yang dari umur 3 hingga 7 tahun, ya mungkin tiap-tiap hari kita tak payah tukar, tapi mereka juga suka menukar pilihan makanan mereka. So bukan 3-4 bulan sahaja, tapi mungkin dari minggu ke minggu, ya. Dan okey, kalau kita tengok, kalau mereka didedahkan kepada YouTube, televisyen, ya betul, macam Jigi kata, ada iklan-iklan tu. So, mereka akan terpengaruh kepada apa yang mereka tengok di iklan. Betul. Dan kalau kita tengok, ya, dalam program YouTube, untuk program YouTube kanak-kanak, banyak makanan-makanan fast food. Betul. Yang iklan-iklan mereka tu akan timbul. So kanak-kanak mungkin akan terpengaruh dengan iklan tu. Yang kami risau bila mereka terpengaruh dengan iklan tu dan tambah lagi mereka dah memilih sebab dari kecil kita tak mendedahkan mereka kepada bermacam-macam makanan, mereka tak tengok apa mereka makan, itu boleh menyebabkan mereka lagi memilih makanan yang tidak berkhasiat. Faham. Okey. Dan lagi satu, bila ada gangguan, mereka tak akan tahu bila mereka kenyang. Okey. So, dua-dua faktor ini boleh menyebabkan mereka lebih mempunyai risiko untuk mendapat penyakit-penyakit seperti obesiti, diabetes dan penyakit-penyakit lain di masa dewasa. Faham. Dan apa yang membuat saya lagi tertarik apabila Dr. Rajini kata yang kanak-kanak yang muda selalunya mengalami masalah ni lah. Saya pun selalu juga berubah-ubah selera. Jadi mungkin saya pun kanak-kanak muda mungkin. Okey, sekarang nak cerita pula soalan yang pasal dilema ibu bapa. Makanan bernutrisi sangat penting. Tapi kalau anak-anak ni hanya mahu memilih yang manis, makanan segera macam doktor cakap tadi, fast food kan. Salah ke sebagai ibu bapa hanya mengikut sahaja kemahuan anak-anak daripada anak-anak tersebut langsung tak nak makan? Ke macam mana? Sebab kadang-kadang kita tak bagi dia, okey, tak nak bagi tak apa, dia tak nak terus. Macam mana? Saya sebagai ibu pun telah merasai masalah ini dulu, okey. So saya memang faham, ya. Ketiga-tiga anak saya dulu memilih makanan, okey. Sebagai seorang ibu,
ibu bapa, kita mesti menyidangkan makanan yang berkhasiat. Jigi pernah dengar tak slogan suku-suku separuh? Saya pernah dengar suku-suku separuh. Okey, so apa tu suku-suku separuh? Kalau kita ambil pinggan untuk makan, ya, separuh daripada pinggan itu, separuh dari pinggan tu sepatutnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Suku ialah karbohidrat. Dan suku lagi ialah protein. Now, bila kita menyidangkan makanan tu, makanan seimbang, kita mesti memberi anak-anak kita makan makanan yang memberi makronutrien. Makronutrien tu macam protein, lemak, karbohidrat. So macam karbohidrat kita dapat dari nasi, kentang, mi, pasta. Kalau kita tengok protein, telur, ikan, daging, ayam, kacang. Kalau lemak tu, lemak dari daging tu kan ada lemak, kacang pun ada lemak dan kita goreng mungkin, ya. So kita mesti pastikan bila kita sediakan makanan itu seimbang. Now, kebanyakan ibu bapa akan beritahu saya, tapi kalau saya sediakan sayur macam tu, anak saya tak suka makan. Betul. So, secara ibu bapa kita kena kreatif. Betul. Kalau anak kita suka makan makanan yang rangup, makanan macam kentang, carrot, mungkin mereka tak suka kalau kita rebus saja. So mungkin kita boleh buat macam French fries di rumah. Buat sendiri. Atau kita nak sediakan macam kerepek, kita boleh buat kerepek sayur. So asalkan kita sediakan makanan seimbang tu. Dan jangan paksa anak-anak kita makan. Satu daripada masalah pemakanan ialah bila ibu bapa menyediakan makanan yang sangat banyak di atas pinggan mangkuk tu. So anak-anak pun jadi muak. Betul. So kebanyakan ibu bapa memberitahu saya, tapi anak saya dulu boleh makan satu mangkuk bubur. Tapi sekarang 18 bulan separuh mangkuk pun tak boleh. So kita kena tengok dari segi perkembangan kanak-kanak. Selepas setahun, actually kanak-kanak tu akan mula makan kuantiti yang kurang lagi daripada bila mereka bayi. So bila kita hidangkan nasi, kita ambil genggaman tangan anak, itulah saiz portion karbohidrat yang kita kena beri. Untuk nasi dan sebagainya. Untuk nasi dan mi. Ya. Kalau mereka tak suka nasi atau mi, kita boleh sediakan pasta. Kita boleh sediakan roti canai. Bila kita tengok protein, ya, saiz tangan mereka. Tangan mereka, bukan tangan kita. Itulah, saya tengok tangan saya macam tak cukup ni. Betul. So itu yang kita sediakan, and itulah portion yang paling kecil yang mereka sepatutnya mereka ambil. Tapi kalau mereka nak lagi, kita boleh tambah. So yang mustahak kita sediakan makanan seimbang, suku-suku separuh. Kita beri mereka peluang untuk cuba makan sendiri, dan kita tukar makanan tu setiap hari. Faham. Ada juga ibu bapa, doktor, yang dia macam menyogok anak-anak dia lah. Contohnya menyogok tablet, dia hulurkan handphone untuk membuatkan anak ni makan makanan yang berkhasiat. Adakah tu tindakan sogokan yang betul, ataupun itu rasanya akan memberi kesan di masa akan datang nanti? Tentu memberi kesan di masa akan datang. Jangan menyogok anak. Betul, jangan menyogok anak. Sebab kalau kita menyogok anak dengan makanan, lain kali mereka akan minta rasuah bila mereka tak nak belajar. Untuk benda-benda lain. Semua nak reward. Betul. So, kita boleh reward, maknanya kita boleh kata, dah habis makanan, bagus. Peluk anak. Mungkin cara yang berbeza. Cara yang berbeza. Tapi jangan menyogok dengan barang-barang seperti handphone atau nanti mami beri aiskrim, nanti mami pergi McDonald. Kita tidak patut menyogok anak-anak. Betul. Kalau menyogok sekali telefon mak bagi sogok macam tu, sebulan satu telefon, setahun 12 telefon dia. Kanak-kanak ni pandai, dia pandai menggunakan apa yang mereka boleh untuk memanipulasikan kita. Betul. Tak silap kan umur 12 tahun dah bawa kereta dah. Bapa, ni habis makan ni nak BF sebiji, dia kata. Habis bapak dia nak beli kereta hujung tahun. Satu lagi
nasihat yang diberi oleh orang tua tu ialah kalau ada anak yang memilih makanan ni, memang tidak ada apa yang boleh dilakukan. Kalau dia orang lapar nanti dia makanlah. Macam mana, betul ke dok? Okey, tidak betul sepenuhnya. Okey, macam saya kata tadi, bila kita nak memberi makanan kepada anak-anak yang memilih tu, satu, kita mesti ada jadual makanan. Jadual makanan, okey. Okey. So kalau kita tengok kanak-kanak, saya biasa tengok kanak-kanak di luar dalam stroller, tengah didukung, botol susu tu atau botol jus oren tu selalu dalam mulut. Betul. Maknanya mereka sedikit-sedikit minum, ya. So mereka tak akan rasa lapar. So kita kena ada jadual yang tertentu. So makan sarapan pagi. Banyak anak-anak kita tidak makan sarapan pagi. Betul. And sangat mustahak mereka makan, bukan sahaja minum susu. Makan tengah hari, makan malam. Tapi anak-anak kita juga mesti ada minuman pagi, minuman petang. Kadang-kadang sebelum tidur pun mungkin mereka perlukan sedikit makan, ya. Terutamanya kalau makan petang tu terlalu awal. So yang mustahak tu kita mesti ada jadual tertentu. Dan kalau katakan mereka tidak makan sepenuhnya waktu tengah hari sebab mereka tak suka makanan tu, jangan selepas makan tu mereka sumbat botol susu. Atau kita beri diorang krepek-krepek, ya. Tunggu sampai minuman petang, okey, baru kita hidangkan makanan yang berkhasiat untuk mereka. Okey, so satu, adakan jadual. Nombor dua, kita juga perlu pastikan yang macam saya kata tadi, portion yang kami sediakan tu sesuai untuk kanak-kanak itu. Okey, kalau tak, mereka terlalu lapar sebelum makanan seterusnya, atau mereka terlalu kenyang. Okay. Sebab banyak sangat makan awal snack dan sebagainya, kan. Okey, so portion tu memang mustahak. Betul. Jadi kena dengar betul-betul, jangan awalkan waktu makan, jangan terlalu orang kata lambatkan waktu makan, just nice lah buat jadual. Okey, bagaimana pula doktor dengan suplemen ataupun makanan tambahan atau vitamin di pasaran boleh menaikkan selera makan anak-anak? Adakah suplemen ataupun makanan tambahan atau vitamin ini betul-betul membantu atau sekadar macam angin saja? Okey, ada kajian yang menunjukkan yang multivitamin yang dengan lysine boleh menaikkan selera makan. Tetapi bukan untuk semua kanak-kanak. Tapi kalau anak-anak kita memilih makanan, terutamanya kalau tumbesaran mereka terbabit, ya, kita patut beri mereka multivitamin itu. Okey. Okey, tapi satu lagi mitos yang pernah saya baca dekat internet ni, doktor, adalah bahawa memberi suplemen ataupun makanan tambahan ni atau vitamin boleh merosakkan organ dalaman yang lain, contohnya seperti buah pinggang. Betul ke, dok? Kalau terlalu banyak pengambilannya. Betul. Terutamanya kalau kita tidak mendapat vitamin itu daripada pakar perubatan yang tertentu, ya. Sebab kalau kita tengok organ dalaman kanak-kanak, ya, belum matang lagi. Okey. Dan vitamin yang sesuai mungkin untuk orang dewasa, tentu tak sesuai untuk kanak-kanak, ya. Dan kita tak boleh sahaja kata mereka kanak-kanak, kita separuhkan dos. Tak. Ya, tidak begitu. So kita mesti pastikan yang kalau anak-anak memerlukan vitamin itu diberi oleh pakar pediatrik atau pakar perubatan atau pakar dietetik atau pakar nutrisi yang sah, yang betul. Okey. Kalau tidak, ia boleh bukan masalah organ tu, kita mungkin tak kesan semasa mereka muda lagi. Masa dah peringkat nak kena remaja zaman sekolah, kan. So, and ibu bapa jangan sangka yang kalau anak tak makan, kita boleh beri suplemen aja. Ya, benda tu tak betul, ya. Betul. Itu satu mitos lagi yang di kalangan ibu bapa, mereka rasa anak saya tak makan, so bolehlah kita beri lebih susu atau lebih vitamin. Itu tak betul. Okey, makanan sangat mustahak and dia secara semula jadi. Nutrisi itu secara semula jadi. Ya, dan badan kita boleh meresap
nutrisi dengan lebih baik. Dan sebab itulah nama dia makanan tambahan. Kita hanya menambah makanan-makanan yang kurang daripada makanan asas kita, betul tak? Betul. Sebab saya pun pernah experience, saya punya neighbor kan, bila anak dia makan je macam-macam vitamin dia susun. Sampai saya cakap, apa budak ni makan kan? Tapi kita tak tahu nak cakap macam mana, biarlah ayah dia yang bagi kan. Sebab kita pun tak tahu ni, ayah dah tahu, ayah akan nasihat dia nantilah. Alright, dalam proses pembesaran anak-anak dok, bila agaknya masa yang sesuai untuk mereka diberi suplemen ataupun makanan tambahan ni atau vitamin, dan apakah jenis suplemen yang sesuai? Adakah cair ke, pil untuk makan macam tu je, atau yang kunyah ke, yang minum ke, mana yang sesuai? Okey, kalau kita lihat untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun, kami galakkan memberi vitamin, multivitamin, macam saya kata yang disarankan oleh pakar perubatan atau pakar dietetik, atau boleh bincang dengan farmasi di kedai-kedai ubat. Okey. Jangan beli mengikut iklan. Itu satu. Beli yang telah yang KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dah sarankan yang dan ini sesuai dan betul. diiktirafkan oleh mereka. Untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun, selalunya kita memberi vitamin cecair. Okey. Kalau ada setengah ibu bapa kata, saya nak beli yang jenis macam gula-gula untuk anak-anak kita. So kita kena pastikan bila kita beri yang jenis gula-gula tu, jangan beri anak gula-gula tu dan biar mereka berlari. Okey. Sebab boleh tersedak, choking. Betul. Ya. So kalau bawah 5 tahun, cuba beri yang cecair. Betul. Okey. Kalau nak beri yang mereka kunyah tu boleh, tapi tolong pastikan mereka duduk dan kawal mereka. Kawal sebab takut nanti dia ingat gula-gula, setiap kali nak sebab sedap kan. Untuk kanak-kanak yang mungkin 10 tahun ke atas, mungkin mereka dah boleh telan pil, kita boleh gunakan pil yang sedia ada, tapi mengikut umur. Faham? Okey. So kita kena tengok, kalau kita tengok belakang vitamin tu, dia akan beritahu berapa banyak untuk umur tertentu. Umur sekian kan. Tolong ikut yang itu juga. Jadi harap dengan segala penjelasan tu, doktor dah terangkan kepada ibu bapa di luar sana untuk memilih makanan yang orang kata bernutrisi lah. Lain pula cerita dia kalau dengan yang tak memilih langsung. Batu kayu pun makan juga. Pun ada juga macam tu kan. Baik doktor, terima kasih. Akhir sekali, apa nasihat doktor kepada masyarakat di luar sana, terutamanya untuk ibu bapa yang menghadapi masalah anak yang memilih makanan? Macam saya tak pernah memilih. Saya makan je semua. Tapi saya jagalah. Saya takut juga sebenarnya. Masa kanak-kanak pun macam tu. Masa kanak-kanak pun saya macam tu. Saya semua saya makan. Orang tua makan pun saya makan. Tak boleh ni kambing, nak juga. Saya dululah. Okey. So nasihat saya, ibu bapa bertenang ya. Okey. Jangan panik. Satu tu, bertenang, hidangkan makanan seimbang mengikut jadual. Betul. Itu yang paling mustahak. Ingat yang kalau anak-anak kita tak suka makan makanan yang tertentu, tak semestinya sekali tu mereka tak suka, mereka tak akan suka selama-lamanya. Kajian menunjukkan yang kita kena cuba sampai 15 kali sebelum kita tahu betul-betul kata okey, mereka tak suka makanan itu. Sebelum kita confirm dengan benda tu kan. Okey, pastikan bila kita cuba tu, kita cuba dengan lain-lain cara. So mungkin hari ini kita rebus, dia tak suka. Esok kita rebus tapi kita tambah sos tomato ke sos mayonnaise. Itu suka. Boleh. Mungkin mereka suka. Atau esoknya kita goreng. Atau esoknya kita masak kicap. Okey, so cuba cara-cara yang lain. Nombor 2, makan sekeluarga. Anak-anak kita perlu melihat contoh yang betul. Betul. Okey, so makan sekeluarga tu sangat mustahak dari peringkat mereka seorang bayi yang baru mula makan. Sebab kalau mereka melihat adik-beradik, ibu bapa, pengasuh makan makanan yang berzat, yang sesuai, mereka pun akan mula cuba. Ya, kadang-kala mereka mungkin lebih suka makan bila di kalangan kawan-kawan. Betul. Okey. So kalau anak-anak memilih, cuba ajak anak-anak jiran makan sama. Tak semestinya kita makan di meja dan kerusi. Kita boleh buat piknik, berkelah, makan di taman permainan, ya, dan makan dengan semua orang. Pastikan anak-anak kita
tengok kita makan buah, tengok kita makan sayur, ya. Bukan sahaja makanan-makanan yang manis. Cuba elakkan makan makanan yang tak berkhasiat di hadapan anak-anak kita, terutamanya bila mereka kecil. Jangan beri gangguan semasa mereka makan. Betul. Itu pun sangat mustahak. Dan yang paling akhir sekali, jangan menunjukkan emosi yang ekstrim kepada anak-anak kita. So jangan terlalu seronok atau terlalu sedih atau terlalu marah kalau anak-anak kita memilih. Itu juga jadi mustahak. kita neutral je, layan Betul. je. Dan apa yang kita boleh katakan tadi, apa daripada penjelasan Dr. Rajini, dalam erti kata lainnya, kita kena bagi galakan yang baik. Betul. Kepada anak-anak kita nanti. Macam nak makan ni, makan ramai-ramai, create the bond within the family. Okay, terima kasih Dr. Rajini. Okay. Dan saya pasti semua penonton lebih peka dengan apa yang telah diterangkan oleh pakar perunding kita hari ini. Dan terima kasih sekali lagi doktor, penjelasan yang menarik dengan fakta-fakta yang cukup jelas. Sekiranya para penonton terlewat masuk ke dalam episod siaran langsung ini atau ingin berkongsikan isi maklumat dengan seseorang yang mungkin ada tanda-tanda obesiti atau kencing manis, anda boleh ulang semula episod Betul ke Dok ini di laman Facebook @Minggu Saham Digital. Dengan itu saya Jigi ingin mengundur diri dan terima kasih kepada semua penonton kerana menonton rancangan Betul ke Dok yang dibawakan khas oleh Duo Pharma Biotech Berhad, Smarter Solution, Healthier Life. Kita kembali ke Alif di Minggu Saham Digital. Bye guys. Thank you doktor. Terima kasih. Bye.